warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, kita bertemu dalam satu segmen iaitu Bicara Santai yang telah dianjurkan oleh pihak Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Dan pada kali ini kita bertemu sempena dengan bulan Ramadan bersamaan 1141 Hijriah, bersama bertepatan pula dengan tahun 2020 Miladiah. Dan pada kali ini kita nak membicarakan sedikit satu tajuk yang berkaitan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjelaskan tentang petunjuk yang didatangkan. Kemudian dalam satu firman yang lain Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, iaitu kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Para ulama mengatakannya di situ adalah Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam satu firman yang lain Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dengan tiga ayat tersebut nak kaitkan, nak kita cantumkan di antara Al-Quran dengan kepimpinan dalam kekeluargaan. Maka tajuk kita pada petang ini bagaimana ketua keluarga nak mengajak ahli keluarga supaya sama-sama nak membaca Al-Quran di rumah, terutamanya pada musim PKP ini, iaitu perintah kawal pergerakan, yang mana kita tidak dapat keluar. Maka inilah masa yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan ahli keluarga supaya dapat menyemarakkan lagi pembacaan Al-Quran di rumah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dalam pembentukan keluarga, menjadikan keluarga tersebut sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Sakinah, rasa tenang, tentram dengan kesatuan terbentuknya keluarga tersebut. Mawaddah, terbinanya kasih sayang, dan juga rahmah, iaitu belas kasihan sesama ahli keluarga. Pembentukan ini akan menjadikan keluarga itu menjadi mantap dan jitu. Apatah lagi bila dia dimantapkan dengan satu sunnah, iaitu membaca Al-Quran di rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di antara manfaat, di antara kaedah untuk kita nak mengajak ahli keluarga supaya kepada anak dan isteri supaya dapat membaca Al-Quran, tak lain tak bukan ialah pertama sekali tidak mesti dengan ilmu. Kerana Rasulullah SAW dan para ulama menyebutkan bahawa al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya ni menerangi, dan dengan ilmu itu akan berikan penjelasan dan pemahaman kepada ahli keluarga supaya faham kenapa perlu mereka baca Al-Quran. Yang pertamanya antaranya manfaat kita membaca Al-Quran di rumah, disebutkan oleh Nabi SAW, sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran beza dengan orang di rumah yang tidak dibaca Al-Quran. Samalah perumpamaan antara orang hidup dengan orang mati. Rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran, rumah tu hidup, ada orang yang hidup di dalamnya. Maka rumah yang di dalamnya tidak ada orang baca Al-Quran, maka rumah tu seolah-olah mati, tidak ada orang hidup di dalamnya. Maka dengan ini fahamlah kita bahawa baca Al-Quran itu menjadikan hidupnya sebuah rumah itu dalam satu keluarga. Yang keduanya, dengan sebab kita membaca Al-Quran,
dia akan membantu dapat mengusir syaitan daripada rumah tersebut. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna syaitana lakum aduwwun, minta maaf saya itu ayat Quran, sesungguhnya syaitan itu adalah aduwwun, musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Fattakhiduna aduwwa. Dan kemudian dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Jabir, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sesungguhnya syaitan itu tidak akan memasuki rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran. Sebab itu dalam kita nak menganjurkan, memotivasi, menggalakkan ahli keluarga kita terus membaca Al-Quran, tak lain tak bukan mestilah dengan kita tanamkan bibit-bibit ilmu, faham kenapa kita mesti hidupkan suasana membaca Al-Quran di rumah. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan dan mati Allah sekalian, tak dapat tidak. Ketua keluarga, pemimpin keluarga, dia kena mendahului ahli keluarga tersebut menjadi contoh ikutan yang akhirnya dia akan menjadi tauladan untuk ahli keluarga yang lain untuk menurutinya. Contohnya, kalau ahli keluarga tu bapa lah. Bapa itu dia akan mengetuai dan kemudian dia bila ditunjukkan contoh, dia sentiasa baca Quran, maka ini akan menggalakkan ahli keluarga yang lain turut sama-sama membaca Al-Quran. Ya. Tapi kalau ketua keluarga itu sendiri tak membaca, tapi menyuruh ahli keluarga baca Quran, ini dah serupalah menjadi cakap super bikin. Maka ini adalah satu yang sukar dan sukar diterima oleh ahli keluarga yang lain untuknya. Dua, jadi kena ada contoh. Yang ketiganya, tuan-tuan dan mati Allah sekalian, galakkan dengan memberikan hadiah kepada ahli keluarga, terutamanya anak-anak yang masih kecil, sebagai dorongan untuk mereka. Dorongan untuk mereka supaya terus-terus membaca Al-Quran. Ataupun membaca ni mungkin membentuk muhafaz dan sebagainya. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kerana ini akan membantu anak-anak membaca Quran. Saya ingat pada satu cerita, dan saya kira tuan-tuan semua suka mendengar cerita. Satu cerita, dua anak, yang si anak ni, yang abang ni berumur kalau tak silap saya 6 tahun dan adik dia berumur 6 tahun. Maka si abang ini masa itu di sekolah tadika, sekolah tadika Islam, dan dia telah dilatih untuk berpuasa. Dan kemudian dengan puasa yang dilakukan, maka si ibu berusaha untuk mengajak anak dia yang kecil sekali itu, pada ketika itu berusia 4 tahun, untuk sama-sama juga berpuasa. Tapi bukan mudah, tuan, umur 4 tahun nak mengajak puasa. Tetapi dengan izin Allah, anak yang berusia 4 tahun pada ketika itu, 4 hari yang terakhir telah berjaya diajak berpuasa oleh ibunya, dan akhirnya berjayalah anak itu berpuasa, dan sejak daripada itu dia terus-terus berpuasa. Kita tanya macam mana yang ajakkan oleh ibu tadi sehingga anak itu berpuasa. Maka ibu itu menceritakan bahawa bila anak tu lapar, anak tu haus susu dan sebagainya, dia akan perlu ajak dia main sampai dia lupa tentang lapar dia tadi. Sehinggalah si anak tu tidur. Dan kemudian bila dia bangun sekali lagi dia lapar, dia pun buat perkara yang sama. Sehingga beberapa kali, dan hinggalah hari itu anak itu dia dapat berpuasa sama dengan abang dan mak dan ayah dia. Dan sehingga dia menjadi seronok, dan hari keduanya agak mudah, hari ketiga, hari keempat, itulah ada hari 4 yang terakhir. Akhirnya dia dapat puasa. Dan pada tahun berikutnya, anak itu terus-terus berpuasa sampai ke hari ini. Ini satu metafora ataupun pengajaran yang baik untuk kita semua jadikan ibrah. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, di samping itu, kita boleh menggalakkan anak-anak ini membaca Quran dengan kita mengadakan mungkin macam peraduan atau pertandingan di antara mereka. Mengadakan perlombaan. Menggalakkan siapa yang paling banyak membaca Quran, siapa yang paling rajin akan diberikan hadiah dan sebagainya. Inilah 4 perkara. Mudah-mudahan dengan 4 perkara tadi akan membantu kita semua untuk dapat memotivasi, mendorong anak-anaknya, sekaligus merangsang mereka untuk membaca Al-Quran di rumah. Sekali lagi saya nak ulang, yang pertama menggalakkan dia dengan beri pemahaman tentang ilmu. Ilmu tadi iaitu yang pertamanya untuk beritahu bahawa bila baca Quran di rumah itu akan jadi hidup.
dan akan dapat mengusir pula syaitan. Yang kedua tadi ialah menjadi ketua keluarga, menuntun ataupun menjadi contoh kepada anak-anak ataupun ahli keluarga yang lain, sekaligus menjadi pendorong untuk mereka sama-sama baca Quran. Yang ketiga, menggalakkan mereka dengan memberikan hadiah sebagai rangsangan untuk mereka terus baca Quran. Dan akhir sekali, adakan perlombaan, adakan pertandingan. Mudah-mudahan anak ini akan terus terdorong sampailah dia menjadi habit ataupun sebati dengan diri, dan waktu itu tak perlu kita nak memotivasi lagi, mereka akan termotivasi sendiri untuk membaca Al-Quran di rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dalam bicara santai akan berikan manfaat dan kebaikan, terutamanya untuk diri saya dan keluarga, dan untuk tuan-tuan dua. Semoga kalau ini baik dapat dijadikan tauladan, ambillah contoh ini, menggunakan dia